Tiada siapa pernah menyangka bahawa di balik senyuman manis dan kelembutan suara penyanyi tersohor Siti Nordiana, tersimpan satu rahsia luka yang begitu dalam, satu kisah penderitaan yang disembunyikan selama bertahun-tahun demi menjaga maruah dan ketenangan. Namun kini, selepas bertahun-tahun membisu, akhirnya dia memilih untuk bersuara. Bukan kerana mahu menagih simpati, tetapi kerana dia sudah terlalu lama hidup dalam bayang-bayang seorang lelaki yang pernah menjadi suaminya, Faizal Yusuf. Dalam satu temu bual eksklusif yang tidak dijangka, Siti Nordiana membuka bicara dengan suara yang tenang, tetapi jelas bergetar menahan sebak. Dia memilih kata-katanya dengan berhati-hati, namun setiap patah yang keluar dari bibirnya seperti anak panah yang menusuk jantung para pendengar. Apa yang orang lihat di luar hanyalah satu ilusi. Di rumah, saya bukan seorang istri. Saya tawanan emosi. Satu kenyataan yang menggoncang dunia hiburan Malaysia. Nama Faizal Yusuf, yang dahulu pernah dikaitkan dengan bakat dan wajah tampan, kini dibayangi oleh sisi gelap yang selama ini tidak pernah diketahui umum. Menurut Siti Nordiana, perkahwinan mereka bukanlah seindah yang digambarkan. Sebaliknya, ia merupakan medan pertempuran jiwa, di mana air mata menjadi santapan harian dan ketakutan menjadi selimut malamnya. Segalanya bermula selepas bulan madu mereka. Apa yang pada awalnya nampak seperti kisah cinta dongeng, perlahan-lahan bertukar menjadi mimpi ngeri. Siti Nordiana tidak menyangka, lelaki yang pernah dia cintai sanggup memanipulasi emosi dan memusnahkan keyakinan dirinya sedikit demi sedikit. Hari-hari dilalui dengan ketakutan, bukan ketakutan terhadap pukulan fizikal, tetapi lebih ngeri daripada itu. Kata-kata tajam yang menoreh jiwa, sindiran halus yang melumpuhkan semangat, dan sikap acuh tak acuh yang membunuh cintanya secara perlahan. Dia bukan memukul saya dengan tangan, tapi dengan diam dan penghinaan. Setiap kali saya buka mulut, saya salah. Setiap kali saya menangis, saya lemah. Perlahan-lahan, Siti Nordiana kehilangan dirinya sendiri. Seorang wanita yang dahulu berdiri megah di atas pentas dengan suara yang mampu menggetarkan jiwa ribuan penonton, kini hanya tinggal bayang-bayang. Dia berhenti menyanyi seketika, bukan kerana kehilangan minat, tetapi kerana takut dengan cermin. Takut melihat pantulan seorang wanita yang sudah hancur di dalam. Namun segala penderitaan itu disimpannya kemas. Dia tidak mahu membuka aib, tidak mahu anaknya dibesarkan dengan rasa benci. Tapi luka, walau cuba disembunyikan, tetap bernanah di dalam. Dan apabila Faizal Yusuf meninggal dunia secara mengejut pada tahun 2011, ramai yang sangka penderitaannya berakhir. Namun, mereka tidak tahu kematian itu bukan noktah, tetapi permulaan kepada cabaran yang lebih besar. Kini, Siti Nordiana bergelut seorang diri. Seorang ibu tunggal membesarkan anak lelaki yang semakin membesar dengan 1001 persoalan. Disinilah konflik batin bermula. Bagaimana dia harus menjawab soalan anaknya tentang siapa ayahnya, tentang mengapa mereka hanya berdua di dunia ini. Setiap kali dia tanya tentang ayahnya, saya rasa dunia saya gelap. Bukan kerana saya benci, tapi kerana saya sendiri pun belum sembuh. Lebih menyayat hati, dalam masa yang sama, dia turut berperang dengan masyarakat yang tidak pernah benar-benar tahu apa yang berlaku. Ada yang menyalahkan dia atas perceraian, ada yang menuduh dia tidak setia, dan ada juga yang menggunakan kisah hidupnya sebagai bahan jenaka. Tapi Siti Nordiana bukan lagi wanita yang sama seperti dahulu. Dia kini bangkit, walau perlahan. Dia menyanyi semula bukan sekadar untuk mencari nafkah, tetapi sebagai terapi jiwa, mencari semula serpihan dirinya yang pernah hilang. Di atas pentas, dia kembali menjadi bintang, tetapi hanya dia tahu, di balik cahaya lampu itu, dia sedang menahan air mata. Dalam dunia yang gemar menjatuhkan, Siti Nordiana memilih untuk berdiri. Tidak kerana dia kuat,
tetapi kerana dia tiada pilihan. Dia perlu kuat demi anaknya, demi dirinya, dan demi semua wanita yang pernah merasakan luka yang sama. Namun kisah ini belum berakhir. Setiap pagi, Siti Nordiana akan bangun lebih awal dari matahari. Bukan kerana dia punya banyak masa, tetapi kerana hatinya tak pernah benar-benar tidur. Dia duduk di tepi katil sambil memandang anak lelakinya yang masih lena. Wajah kecil itu menjadi satu-satunya cahaya yang tinggal dalam hidupnya. Setiap lekuk pada wajah si anak mengingatkannya kepada seseorang, Faizal. Sama bentuk hidungnya, sama senyumnya, tapi jauh di sudut hati, dia cuba menafikan persamaan itu. Di dapur kecil rumahnya, bau kopi panas dan roti bakar menjadi teman setia. Tangannya lincah menyediakan sarapan, tapi fikirannya melayang entah kemana. Kadang-kadang, dia terdengar suara Faizal di balik pintu, memanggil namanya dengan nada yang garau tapi memerintah. Dia tahu itu hanya halusinasi, atau mungkin kenangan yang belum mahu padam. Di ruang tamu terdapat sebuah piano lama, warisan dari zaman kegemilangannya di awal kerjaya. Setiap kali dia menyentuh ke kunci putih itu, hatinya seakan berdarah. Dahulu, Faizal akan duduk di sudut itu, wajah serius dan pandangan tajam, mendengar dia menyanyi. Tapi bukan dengan pujian yang diterima. Sebaliknya teguran dan kata-kata tajam yang menikam. Suara kamu tiada rasa, kata Faizal suatu malam. Padahal ketika itu, Siti Nordiana sedang menangis sambil menyanyi lagu rintihan hati sendiri. Apa yang orang luar tak tahu, Siti Nordiana menyanyi bukan untuk hiburan, tetapi sebagai jeritan sunyi dari dalam dirinya. Setiap bait lagu, setiap not tinggi yang dia capai, semuanya lahir dari luka yang tak pernah sembuh. Dia pernah cuba lari. Suatu malam, dalam diam, dia berkemas. Satu beg kecil di tangan, anaknya dalam pelukan. Tapi saat kakinya hampir melangkah keluar dari pintu, Faizal berdiri di hadapannya. Tidak perlu jeritan, hanya pandangan tajam dan satu bisikan pelahan. Kau fikir kau boleh hidup tanpaku? Dan dia kembali. Bukan kerana cinta, tetapi kerana takut. Kerana sistem tidak memihak padanya. Kerana dia wanita. Kerana masyarakat lebih mudah menyalahkan isteri daripada memahami penderitaan dalam diam. Kini, dalam usia matang, Siti Nordiana tidak lagi ingin menyalahkan takdir, tapi dia juga tidak mampu melupakan. Setiap kali lampu pentas menyala, dia tersenyum, tapi di balik tirai, dia menangis. Tangisan yang senyap, dalam bilik yang kosong, dengan hanya potret lama perkahwinan mereka yang masih tergantung, bukan kerana dia tak mau buang, tetapi kerana dia belum bersedia. Ada hari, anak lelakinya akan bertanya, Ibu, kenapa ibu selalu termenung? Dia akan senyum dan menjawab, Ibu cuma rindukan lagu-lagu lama. Tapi hakikatnya, dia rindu kepada dirinya yang dulu, wanita ceria yang belum dicuri senyumannya oleh trauma, belum dipadamkan cahayanya oleh luka-luka halus yang tak terlihat mata. Setiap hari adalah perjuangan, setiap langkah adalah satu bentuk keberanian. Dan walaupun hidupnya sekarang lebih tenang, luka itu masih berdarah, cuman dia sudah pandai menyorokkan darahnya di balik senyum. Cerita Siti Nordiana bukan sekadar kisah selebriti. Ia adalah cermin bagi ribuan wanita di luar sana, yang memilih diam kerana cinta, yang terpaksa kuat kerana tiada pilihan, yang menangis dalam gelap, tapi tetap bangun keesokan harinya, demi anak, demi hidup, demi harapan yang belum mati. Dan dia kini terus melangkah, tanpa janji bahagia, tetapi dengan keberanian yang perlahan-lahan mengubah luka menjadi lagu. Pada satu malam yang sejuk dan sunyi, selepas anaknya terlelap di bilik sebelah, Siti Nordiana duduk sendirian di ruang tamu. Hanya lampu meja kecil menyala, mencipta suasana samar yang penuh bayangan. Di tangannya, satu buku nota kulit yang lusuh, benda yang jarang disentuh sejak bertahun.
Di dalamnya tersimpan segala rahasia, puisi, lirik, coretan hati, dan satu surat yang belum pernah dihantar, surat kepada Faizal. Tapi malam ini, dia membacanya semula. Matanya menelusuri setiap baris tulisan, tangannya sedikit bergetar. Ada sesuatu dalam surat itu, sesuatu yang tidak pernah dia beritahu sesiapa. Sesuatu yang, jika diketahui umum, mungkin akan mengubah pandangan dunia terhadap siapa sebenarnya Faizal, dan juga terhadap dirinya. Namun dia tidak menangis. Malam itu, dia hanya memejam mata dan berkata perlahan dalam hati, belum sampai waktunya. Esoknya, seolah-olah tiada apa berlaku. Siti Nordiana tetap hadir ke sesi rakaman rancangan Bual Bicara di studio TV. Peminat tersenyum melihatnya. Host menyambut dengan penuh ceria. Mereka berbual tentang album baharu, tentang inspirasi lagu, tentang kehidupan sebagai ibu tunggal. Tapi tiada siapa tahu, sebelum naik ke pentas, dia sempat duduk lama di bilik persalinan, menatap cermin dengan pandangan kosong. Di balik solekan dan busana glamour, ada satu wajah yang dia cuba sembunyikan. Wajah seorang wanita yang menyimpan satu kebenaran yang belum terungkap. Ada perkara yang dia tahu, yang jika didedahkan, mungkin akan mengejutkan ramai pihak. Namun dia menahan diri, dia belum bersedia. Atau mungkin dunia yang belum bersedia mendengar. Ada satu nama lain yang sering muncul dalam ingatannya. Bukan Faizal, tapi seseorang yang pernah muncul sekejap dalam hidupnya, ketika dia berada di titik paling rendah. Lelaki itu bukan artis, bukan orang terkenal, hanya seorang sahabat, atau mungkin lebih daripada itu. Tapi hubungan itu tidak pernah diberi nama. Ia datang dan pergi seperti bayang di hujung senja. Dan sehingga kini, dia tidak pasti sama ada lelaki itu benar-benar wujud, atau hanya sekadar bayangan yang dicipta oleh hatinya yang sedang luka. Namun malam-malam tertentu, dia mendengar semula suara lelaki itu dalam ingatannya, suara yang lembut dan penuh pengertian. Dan kadang-kadang, ketika hidup terasa terlalu berat, dia berharap suara itu muncul semula dalam dunia nyata. Di rumahnya, ada satu bilik yang sentiasa dikunci. Tiada siapa dibenarkan masuk, bahkan anaknya sendiri. Bilik itu menyimpan lebih dari sekadar kenangan. Di situ, terdapat sekotak barang peninggalan, gambar lama, surat-surat tak terhantar, pita rakaman suara yang tidak pernah disiarkan, dan sebuah buku kecil yang hanya dia dan Faizal tahu kewujudannya. Apa isi buku itu? Mengapa dia masih menyimpannya? Tiada siapa tahu. Dan dia tidak berniat untuk berkongsi. Belum lagi, kerana ada kebenaran yang terlalu besar untuk diceritakan, dan ada luka yang terlalu dalam untuk dijelaskan. Bagi Siti Nordiana, dunia sudah cukup dengan bayangan. Biarlah mereka lihat dia seperti yang mereka mahu lihat. Seorang ibu tabah, seorang penyanyi berjaya, seorang wanita yang bangkit dari kehancuran. Tapi jauh di dalam, dia tahu. Ada sesuatu yang masih belum selesai. Dan kisah ini belum tamat. Masih ada pintu yang belum dibuka. Masih ada rahasia yang belum terbongkar. Masih ada bayang-bayang yang menunggu saatnya untuk muncul kembali. Beberapa hari selepas penampilan di kaca televisyen, Siti Nordiana menghilang dari radar media sosial. Tiada lagi gambar baharu, tiada lagi Instastory tentang hariannya, tiada jejak bahawa dia sedang berada di mana-mana. Peminat mula bertanya, para wartawan mula berspekulasi, tetapi tiada siapa yang mendapat jawapan. Dia tidak membalas mesej, tidak menjawab panggilan. Seolah-olah dia hilang. Sebenarnya, dia tidak pergi jauh. Hanya berpindah buat seketika ke sebuah rumah kecil di luar bandar, tempat di mana langit lebih jujur dan malam lebih sunyi. Di sana, dia cuba mendengar dirinya semula. Suara hati yang selama ini ditenggelamkan oleh suara ramai. Malam-malamnya kini hanya bertemankan lilin kecil dan lagu-lagu lama dari radio tua.
Dan kadang-kadang, dalam keheningan yang mutlak, dia mendengar seperti ada bunyi langkah di luar rumah, atau bisikan yang datang dari bilik berkunci itu. Tapi setiap kali dia membuka pintu, hanya kegelapan dan debu yang menyambut. Anaknya sesekali bertanya, "Ibu, kenapa kita ke sini?" Dan dia hanya senyum, menjawab perlahan, sebab ada sesuatu yang ibu lupa. Namun, dia sendiri tidak pasti apa yang sedang dicarinya. Apakah ia jawaban? Maaf? Atau sekadar satu ruang untuk bernafas? Di rumah itu, satu malam dia menemui semula satu pita suara lama, rakaman pribadi yang sudah berhabuk. Dia masukkan ke dalam pemain kaset usang dan tekan butang play. Suara Faizal muncul, sayup-sayup. Tapi bukan suara marah. Bukan juga perintah. Cuma suara seorang lelaki yang kedengaran penat, keliru, dan sepi. Kalau satu hari nanti kau dengar ini, mungkin aku sudah tiada. Tapi kau perlu tahu, rakaman berhenti. Tersentak, seperti terpotong. Dia cuba tekan semula, tapi pita itu tersekat. Bunyi keretakan kecil bergema di dalam mesin. Tiada apa-apa lagi keluar selepas itu. Dia duduk diam. Lama. Terlalu lama. Hujan mula turun di luar. Rintiknya menari di tingkap, seperti mengetuk perlahan-lahan minta dijawab. Dan pada saat itu, seakan waktu membeku. Dia memandang ke arah bilik yang selalu dikunci. Nafasnya terasa berat. Kakinya melangkah perlahan-lahan ke arah pintu itu. Tangan kirinya menyentuh tombol pintu, menggigil sedikit. Kemudian, dia berhenti. Mata tertutup, dan perlahan dia melangkah ke belakang. Tidak jadi membuka. Kerana mungkin ada kebenaran yang lebih baik disimpan. Kerana mungkin ada luka yang lebih baik dibiarkan berdarah. Di luar, malam semakin larut. Angin membawa bau tanah basah dan bayang-bayang panjang berarak di bawah cahaya bulan. Dan di dalam rumah kecil itu, seorang wanita duduk termenung di depan jendela, memegang kaset rosak dalam genggaman. Tidak ada jawapan, tidak ada penjelasan, hanya kesunyian yang berat, dan satu perasaan bahwa sesuatu masih belum selesai.